Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maznah binti Ibrahim. Okey, jadi untuk slot berkaitan dengan PKP dan stres. PKP adalah Perintah Kawalan Pergerakan. Saya ada 5 subtopik yang akan saya kongsikan ya. Okey, yang pertama, PKP disambung untuk fasa 2 dan kita tidak pasti mungkin akan sambung ke fasa 3. Dan berada di rumah merupakan satu rahmat lah bagi kebanyakan kita masyarakat ya. Namun ada juga yang berasa tertekan atau stres bila berpanjangan terlalu lama tidak menjalani kehidupan seperti biasanya. Jadi apa langkah yang boleh kita ambil untuk tangani ini? Okey, jadi bila saya fikir-fikir sebenarnya ada 3 perkara 3 langkah yang boleh kita ambil. Tapi sebelum tu suka saya nak menjelaskan kenapa kita jadi stres bila terlalu lama tidak menjalani kehidupan seperti biasa. Yang mana selama ni jelas kita bebas pergi ke mana saja yang kita mahu. Jadi sebenarnya tanpa sedar semua kita telah membiarkan persekitaran yang stres ini mempengaruhi atau mengawal pemikiran dan emosi kita. Maksudnya kita tanpa sedar telah ikut arus perdana. Jadi perkataan stres itu sendiri, kalau sesiapa dengar atau fikir situasi pandemik COVID-19 ni, memang kita akan rasa kurang enak, kurang selesa, kita rasa bimbang dan muncullah simptom stres. Jadi langkah utama yang kita nak highlightkan sebenarnya ialah kita kembali in charge atau kita take control hidup kita. Sebab bila kita tak kalau kita tak tukar mindset kita, sebenarnya tanpa sedar memang entropi akan berlaku. Okey, entropi adalah satu konsep dalam termofizik yang mana kalau sesuatu perkara itu kita biarkan, dia akan berakhir menjadi disorder. Maknanya dia akan jadi makin tak okey. Kalau kita biar, maknanya kita biar suasana mempengaruhi kita lama-lama memang kita akan jadi stres negatif. Jadi sebenarnya kita nak intervene, kita nak ambil langkah awal, kita celah, kita intervene, kita lakukan sesuatu supaya stres yang negatif ini tidak berpanjangan dan kita akan kembali in charge atau kontrol hidup kita, dan semua yang kita rasa macam stres negatif ni kita boleh tukar menjadi stres yang positif, iaitu eustress. Okey, jadi antara 3 perkara yang boleh saya highlightkan, pertama ialah kita tukar mindset, iaitu kita nak mencipta positivity. Jadi apa saja yang kita boleh fokus, yang boleh kita telah lakukan walaupun kecil-kecil, kita nak besarkan kesyukuran dan menghargai walaupun kecil. Contohnya kalau selama ni kita boleh bersenam dekat padang yang luas, kali ni kita bersenam dekat padang yang kecil di luar rumah kita yang sangat kecil, kan, dan kita hargai syukur. Okey. Kalau selama ni kita boleh tengok matahari jauh kan, dan kita boleh pergi dekat kat hujung padang sana, kali ni matahari kita tengok dari ruang yang kecil di rumah kita, kita rasa syukur, alhamdulillah dapat matahari kan. Jadi semua yang kecil-kecil tu kita nak besarkan menjadi kesyukuran, sebab kita nak fokus pada positivity. Macam saya kata tadi, kalau kita biarkan, lama-lama memang dia akan jadi disorder. Kita tak ambil tahu, kita biar je. So lama-lama kita akan jadi semakin stres negatif. Jadi kita mula nak fokus pada positivity, kita highlightkan apa sahaja positif. Kalau selama ni kita busy dan tak sempat masak, kali ni kita dapat masak walaupun hanya cekodok contoh kan, ataupun dapat masak nasi kan, kita alhamdulillah dapat masak 7 hari saya dah memasak. Kan kalau selama ni bekerja mungkin 7 hari makan di luar. Jadi kita nak fokus pada yang elok-elok, yang positif sahaja. Okey, yang kedua, bila bercakap pasal positivity, kita juga untuk elak stres ni kan, untuk cegah supaya tidak jadi stres negatif, ialah kita isikan masa yang kita ada dengan apa saja aktiviti yang bermanfaat. Jadi maksudnya pengurusan masa kan. Okey, bila kita telah melakukan sesuatu aktiviti yang bermanfaat, kita akan rasa bernilai, berharga dan worth it, berbaloi. Jadi tak adalah kita rasa sia-sia je kan, bukanlah tidur sepanjang hari, tapi kita isi dengan manfaat masa dengan aktiviti yang bermanfaat. Jadi apa sahaja kita kalau buat refleksi sepanjang hari kan, kita nilai balik hari ni apa yang dah aku lakukan. Kan kalau misalnya ada yang kita lara, kita buang masa kan, so kita aim esok saya akan improve, saya akan hanya buat aktiviti yang bermanfaat saja, apa yang kita dah achieve hari ni. Kan, jadi walaupun hanya sebentar 10 minit yang kita dedicate untuk kita bersenam, tarik nafas, ataupun kita sit up, ataupun
kita dedicate jalan kaki saja 100 round kan, rumah kecil kan. Kalau rumah besar pun kita naik turun tangga, kita ulang-ulang 20 kali, 50 kali kan. Okey, 10 minit kita dah berjaya senaman. Kalau kita tak buat senaman, contoh 10 minit tu sebenarnya berlalu begitu saja, tak ada apa. Jadi maksudnya supaya nak elak stres ni ialah kita define setiap masa yang kita ada, rongga masa yang kita ada ialah ada aktiviti bermanfaat yang memberi kesan baik pada diri kita dan juga ahli keluarga kita. Jadi kat situ kita akan rasa berharga, bernilai, tak sia-sia saya duduk di rumah. Self esteem kita pun akan meningkat. Sama juga macam orang yang dah biasa kerja tiba-tiba tak kerja, orang yang dah biasa kerja tiba-tiba sakit, terlantar kan. Jadi masa, it's about masa dan apa aktiviti di dalam masa itu. Okay, itu perkara kedua. Bila kita fokus kepada aktiviti dan masa, kita akan cegah stres negatif sebab kita fokus pada yang bermanfaat. Dan saya juga melihat waktu PKP ni lah, kita mungkin ada perkara yang kita tak sempat buat dulu, kita boleh buat. Contohnya tak sempat nak tanam pokok dalam pasu, now kita boleh buat. Kalau dulu tak sempat nak ajar anak Quran kan sebab sub pada guru ngaji, now mungkin kita nak increase diri kita supaya boleh ajar anak Quran. Kalau dulu tak sempat habis baca buku, kali ni kita nak habiskan satu buku. Dan juga ada banyak online courses yang kita boleh attend, kita boleh sign up dan kita belajar. Sebab kita nak pastikan kita function, kan, kita ada peningkatan, bukan berlalu sesi begitu sahaja. Okey, yang ketiga, okey, ingat pertama tadi positivity, yang kedua masa dan aktiviti dalam masa tu adalah bermanfaat. Yang ketiga ialah kita nak aim untuk elak atau jauhkan negativity. Okey, sebab benda ni kena serentak. Positivity kita nak tarik, negativity kita nak elak. Kalau kita tak aim yang nombor 3 ni, kita positivity, kita tak perasan macam ni nak pilih, nak buat pilihan bila ada sesuatu yang negatif. Contoh macam orang nak viral ataupun orang nak gossipnya, ni negativity. Puan Mazlan kata kena elak, kena jauhi. Okey, so yang ketiga ialah kita nak elak atau jauhi perkara yang berunsur negatif seperti berita yang kurang sahih, ataupun kalau berita tu fakta tapi kita seorang yang tidak sesuai mendengar berita-berita kematian kan, berita jangkitan yang meningkat beribu-ribu dalam satu dunia, kita tak sesuai mendengarnya. So kita elakkan daripada mengambil tahu atau mendengarnya, kan. Kita pilih grup WhatsApp ataupun Facebook atau Instagram anda yang positif saja sebab anda nak elak yang negatif. Sebab anda nak memelihara diri anda, kan, sebab ia adalah satu keputusan dalam diri kita yang kita nak pilih yang baik dan nak elak yang buruk. Kan, kalau kita tak buat keputusan macam tu, negativity akan masuk. Sebab entropi tadi kita tak buat apa-apa, negativity sangat mudah masuk. Jadi kita kena define siap-siap, negativity saya nak tolak, saya nak jauhkan. Kan, sebab apa saja input sebenarnya akan jadi output. Kan, contoh macam anak saya kecil lagi kan, yang sulung tu dia kata mami teringin nak tengok cerita seram. Saya kata tak payah Fatih, sebab cerita seram ni input Fatih masuk dalam mata, kepala, melihat, mendengar, merasa kan, nanti akan jadi output. Fatih akan teringat-ingat, nanti tidur mimpi sebab pernah dia tertengok dan dia teringat-ingat, dia mimpi. Jadi tak payah, elak terus yang berunsur tak elok. Saya cakap siap-siap kat dia. Kan, sebab saya tahu anak kita macam mana, kan, kawalan emosi dia, pemikiran dia macam mana, level dia kan. Jadi kita tolak siap-siap yang negativity. Okey.